dirinya, mengirakan dirinya, inilah orang-orang yang paling beruntung. Kerana setiap kali kita memeriksa diri kita, kita sedar bahawasanya kita banyak ketelanjuran, banyak kecuaian terhadap tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada masyarakat. Oleh itu, sebelum kedatangan Ramadan ini, marilah kita sama-sama membersihkan diri kita. Buangkanlah segala kekotoran-kekotoran dosa di dalam diri kita, agar amalan-amalan kita pada bulan Ramadan nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah akan menerima amalan seseorang hamba yang digelarkan al-muttaqin. Gitulah tujuan Ramadan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa setelah kita keluar daripada bulan Ramadan. Itu sebagai mukaddimah khutbah saya. Oleh kerana tadi kita sudah dengar dah daripada Tok Guru kita bercakap tentang Ramadan, maka semua kita sudah tahu. Oleh itu, hari ini saya nak sama-sama kita renungkan beberapa ayat Al-Quran, yang mana ayat ini telah menegaskan kepada kita bahawa kebahagiaan manusia terhenti di atas 4 perkara ini. Kalau kita cacat salah satu daripada 4 perkara ini, kita tidak akan bahagia di dunia dan tidak akan bahagia di akhirat. Semua manusia mahu kepada bahagia, tetapi usaha mereka kadang-kadangnya tersilap langkah. Masing-masing mengumpul harta kerana dia menyangka bahawasanya harta itu boleh membahagiakan hidupnya. Ada setengah-setengah manusia berlomba-lomba cari pangkat ketinggian kerana dia menyangka bahawa pangkat ketinggian itu adalah boleh memberi kebahagiaan hidupnya. Padahal semua itu adalah tidak betul. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan ada satu ayat lagi dalam surah Taha, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a huda fala yadillu wala yashqa. Nah, ini adalah faktor 4. Satunya, kita kena tanamkan diri kita bahwasanya kita tidak akan merasai takut di masa depan, dan tidak akan duka cita yang benar-benar yang terlepas. Dan satu laginya, tidak akan menjadi seorang yang sesat. Dan apabila sesat ni, kita akan menghadapi kederitaan. Itu adalah sebagai asas kebahagiaan. Jadi saya nak jelaskan kepada semua hadirin pada hari ini, supaya kita sama-sama faham akan maksud ayat yang saya baca tadi. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberi amaran kepada Adam alaihissalam, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan kamu sampai dihalau keluar oleh syaitan daripada syurga, nanti kamu akan menghadapi kederitaan. Nah, jadi ternyata sekarang Adam telah dihalau keluar daripada syurga, dan kita adalah anak cucu dia berada di dalam dunia, maka kita masing-masing mencari kebahagiaan. Kita nak cari kebahagiaan, dan kita kena ingat bahwasanya manusia ni akan, walau macam mana pun dia akan berjumpa dengan Allah. Ya ayyuhal insan innaka kadihun
innaka kadihun famulaqih, dia katanya. Hai manusia, kita selalu nak berusaha. Kadang-kadang usaha kita ni kena pada jalan yang diredai Allah, alhamdulillah. Kadang-kadang usaha kita salah pada jalan yang diredai Allah, maka kita akan menghadapi Allah juga. Nah, oleh itu kita pasti kena tahu bahawasanya kenapa Allah memberi amaran di dalam ayat ini, fa imma ya'tiyannakum, apabila jika telah datang kepada kamu daripada aku petunjuk huda. Maknanya petunjuk hudan inilah Al-Quran, as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman tabi'a hudaya, siapa-siapa yang ikut petunjuk aku, kata Allah, maka ikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam bulan puasa dan di luar puasa. Mana kita kena ikut Rasulullah kalau kita nak dapat bahagia. Nah, siapa-siapa mengikut hudaya, Allah beri jaminan fala khaufun alaihim, dia tidak akan merasai takut. Maknanya masa depan dia, kita duk takut-takut ni, takut di masa depan. Nah, kadang-kadang kita ni bertukuh lumuh. Nah, kerja penat lelah, bimbang takut anak kita ni, apabila kita tinggal dia tak ada harta, susah nak cari makan, itu mana takut masa depan. Tapi kita tak mikir, katanya kita nak pergi depan sana tu, kita nak bawa apa? Nah, kita tak fikir, katanya kita pergi kat sana dalam keadaan seorang diri. Nah, laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah, mari jumpa aku, kata Allah, dalam keadaan seorang diri, sebagaimana aku jadi kamu dulu. Nah, jadi kita pergi seorang diri ni, kita tak bawa bekal apa-apa, kita akan sesat, kita akan merasa takut. Nah, kerana di sana tu Allah Subhanahu wa taala memberi amaran bahwasanya faiza nufikha fis-sur, apabila ditiupkan sangkakala yang kedua, kita keluar daripada kubur semua, fala ansaba bainakum yauma izin, tidak ada lagi keluarga, hubungan di antara kita. Ayah masing-masing jalannya, anak masing-masing jalannya, isteri masing-masing jalannya. Wala yatasaalun, dah tak ada nak tanya dah. Tak ada nak tanya dah, nak pergi kanan kan nak tupai kata tak ada. Ni fala khaufun alaihim. Kita kena tanam benda ni dalam diri kita dengan cara ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim. Tidak ada curiga, tidak ada perasaan takut masa depan. Wala hum yahzanun, dan tidak ada duka cita lagi hak kita tinggal di atas dunia. Kadang-kadang kita ni tinggal di atas dunia bimbang takut anak kita tak ada. Nah, sebab apa? Sebab kita tak ada duka cita, sebab kita ikut cara Nabi. Baik dalam ibadat puasa ikut cara Nabi, berpuasa cara Nabi, buka puasa cara Nabi. Mari Nabi puasa, buka dengan buah tamar, minum air, mari semaya Jumaat. Nah, kita buka dengan buah tamar, minum air, makan nasi kenyal, isap rokok, lepas tu mari semaya Jumaat. Kadang-kadang tu imam duk tunggu makmum nak qomat tu, tunggu makmum duk masing-masing duduk rehat. Nah, jadi tak kena cara kita. Oleh itu kita kena cek diri kita sebelum datang Ramadan. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang satu lagi Allah katanya, faman fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Siapa-siapa yang ikut petunjuk aku, kata Allah, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yadillu, dia tidak akan sesat. Nah, kita sesat-sesat jalan kerana kita tidak ada maklumat. Nah, tidak ada maklumat yang kena. Nah, tidak ada ilmu yang kena. Sebab tu kita dalam bulan puasa ni kita kena ngaji, kena belajar cara-cara puasa. Puasa Nabi lagu mana, barulah kita kena. Nah, apabila kita berpuasa cara Nabi, tapi waktu kita berbuka puasa bukan berbuka puasa dengan cara Nabi, maka kita sesat. Nah, boleh syaitan situ. Syaitan ni dah katanya dia nak tipu selalu. Nah, fala yadillu. Nah, dia tidak akan sesat. Orang sesat-sesat ni, nah, sebagaimana dalam surah Al-Kahfi dia kata, Kul a'unabbi'ukum bisyarrim min apa? Kul hal unabbi'ukum
saya akan beritahu kepada kamu, kul hal unabbiukum bi apa kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Adakah kamu mau dah tahu? Aku akan bagi tahu kepada kamu siapakah orang yang paling rugi di segi amalan dia. Orang yang paling rugi di segi amalan dia saat itu orang buat amal dengan syarat tak ada ilmu lah. Allazina dhalla sa'yukum fil hayatid dunya, yang mana usaha dia di atas dunia ni sia-sia. Allah tak boleh pahala lah dia. Sia-sia ni tak boleh pas sekali. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Sedangkan dia dah fikir kata amalan hak dia buat ni molek. Nak molek lagu mana tak ada mikias daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Molek-molek ni daripada Rasulullah. Tapi kalau kita buat tak ikut cara Rasulullah ni, Rasulullah telah kan siap dah. Dia kata, "Man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa-siapa ada reka-reka dalam masalah urusan agama kami bukan daripada Rasulullah, maka itu tertolak, tak boleh buat sekali. Fala yadillu, jangan kamu kalau kita ikut cara Nabi, Allah katanya fala yadillu, maka kamu tidak akan sesat jalan. Maka kita tak sewi sesat jalan ni, kita kena ngaji, kena belajar, cari ilmu. Lebih lagi kita nak menempuhi bulan puasa ni, kita kena belajar cara-cara puasa, yang mana puasa-puasa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu puasa ni yang kena buat 4 kali. Siam di tengah hari, tengah hari kena puasa. Lepas tu qiyam di waktu malam, semalam kena bayar tarawih. Lepas tu tilawatul Quran, kena baca Quran. Sambil kita duduk sembahyang tarawih tu kena dengar orang baca Quran. Sebab bulan puasa ni syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan puasa ni bulan turun Al-Quran. Jadi barakahnya bulan Ramadan ni kerana ada Quran. Bulan-bulan lain sebelah bulan sana itu, kehebatan bulan puasa ni bulan lain tak boleh nak tanding. Sebab keistimewaan bulan Ramadan ni adalah kerana ada Quran. Kerana ada Quran. Maka kalau kita nak menjauhkan diri kita daripada Al-Quran, maka kita orang tak bahagia hidup di dunia dan hidup akhirat. Jadi kalau kita nak bahagia dunia dan bahagia akhirat, kena mendekati Al-Quran. Apabila kita mendekati Al-Quran, memahami Quran, belajar Quran dan beramal dengan cara Al-Quran, kita tak akan sesat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah memberi akui. Dalam hadisnya, siapa-siapa yang pegang 2 perkara ni, dia tidak akan sesat selama-lamanya, ialah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yadillu wa la yashqa. Allah kata dia tidak akan sesat dan dia tidak akan derita. Tak akan derita. Sebab orang yang ikut cara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pandu jalan dia. Allah bawa kita. Allah pandu kita. Apabila Allah pandu kita, syaitan jauh. Kalau kita baca dalam surah Hud, Nabi Hud dia berangkat kepada kaum dia, katanya, "Inni tawakkaltu 'ala Allah." Aku menyerah diri kepada Allah. Siapa Allah? Rabbi wa rabbukum, Tuhanku dan Tuhan kamu. Dan dia katanya, "Ma min dabbatin." Tidak ada daripada binatang-binatang yang bernata di atas muka bumi ini, illa huwa akhizun binasiyatiha. Malaikat dipandu oleh Allah dengan nasiahnya. Allah bukan buat bung dia sampai terheret lagi. Mana Allah pandu kita. Kalau Allah pandu kita, inna rabbi ala siratim mustaqim. Allah tu kalau dia pandu kita ke jalan yang lurus, jalan yang boleh menuju kepada syurga. Maka tak ada seorang hambuk pun yang kata saya nak tinggal jalan hak yang diredai Allah, nak ambil jalan lain, tak ada. Kecuali orang yang rusak akal. Orang yang rusak akal ni, sebagaimana di dalam Al-Quran dia katanya, hak ni ulama-ulama sangat beri amaran kepada orang-orang tahu. Afala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Patutkah kamu ajak orang buat baik
sedangkan kamu sendiri itu lupa. Kita suruh orang buat baik tapi kita tak tahu apa. Tak sewa baik. Wa antum tatlunal kitab, ni maknanya orang royak ke orang ni orang tahu. Sebab yang katanya kamu tu baca buku, baca Al-Quran, tahu Al-Quran, tapi kamu tak beramal dengan Al-Quran. Allah katanya afala ta'qilun, tidakkah kamu saat itu mempunyai akal atau tidak? Jadi kalau kita pandai royak ke orang, tapi kita tak buat, maka Allah katanya mung ni akal kurang, dia kata. Afala ta'qilun, tidakkah kamu mempunyai akal? Pendek katanya kita ni kena nasihat kepada orang dan kena amal apa yang kita buat. Oleh itu marilah kita sama-sama periksa diri kita di bulan akhir-akhir Syaban nak masuk Ramadan ni. Di antaranya kita kena cek akan kekurangan kita, dosa-dosa yang kita buat, dan kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dosa-dosa yang ada dalam diri kita ni dia pegang kita, pegang kaki kita. Tak sewi kita buat kebajikan. Imam Hasan Al-Basri, Hasan Basri, orang laki-laki mari tanya dia. Dia kata, saya ni waktu nak tidur malam saya ambil air semaya, dan saya bersedia untuk nak bangun semaya qiyamul lail, semaya tahajud. Kalau kita ni kok kunci siap dah telefon, handphone tu siap dah pukul 3 nak bangun. Bos apa masa dia katanya, saya tak boleh nak bangun. Dia kata. Tatuk terosak. Tidur kelik. Buat apa dia tanya Hasan? Apa sebab-sebab saya ni azam dah nak buat dah. Ambil asmaya dah tidur baca doa dah. Nak bangun. Azam dah tapi bos apa masa tak boleh bangun. Hasan Basri dia kata, zunubaka qayyatu. Dosa kamu lah dak bukan mulia. Jadi dosa ni memberatkan kaki kita untuk nak bangun tengah malam, apatah lagi nak pergi secek, nak semaya jemaah. Ini gara-gara kita buat dosa. Sebab itulah kita kena selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, marilah kita sama-sama muhasabah diri kita, periksa diri kita, bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan memberi pengampunan kepada kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang diredainya. Mudah-mudahan amalan-amalan kita di dalam bulan Ramadan nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita kena bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Yang keduanya kita kena niat yang jelas. Cara-cara kita nak menghadapi Ramadan, kena an-niyatus shadiqah, niat kita jadi benar. Niat kita jadi benar. Kata kita pada bulan Ramadan nanti kita nak semaya, nak puasa, nak baca Quran, nak semaya tarawih penuh. Lepas tu dah di samping tu kita kena azam yang sungguh. Kerana niat ni Allah kira dah. Apabila kita niat dah ni Allah kira. Seorang yang sudah niat kata dia nak beramal ibadat dengan sungguh-sungguh pada bulan Ramadan ni, Allah sudah kira. Kalau dia mati dalam keadaan demikian, Allah akan beri pahala kepada dia. Dan kita kena azam. Azam sungguh-sungguh kata kita nak buat.
seperti mana di dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah summa yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu Allah. Siapa-siapa yang keluar daripada rumahnya kerana hijrah kepada Allah. Nah, jadi kita sekarang ni kita dah azam dah, kata pada bulan Ramadan ni kita nak akan sungguh-sungguh amal ibadat. Tiba-tiba yudrikuhul maut, tiba-tiba kita mati tengah jalan. Belum sampai Ramadan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Sesungguhnya Allah telah beri pahala kepada dia. Allah tulis pahala niat itu. Sebab itulah kita kena niat. Dan satu lagi contoh kita tahu berlaku. Nah, yang mana orang salah seorang daripada umat Bani Israel yang bunuh orang 99 orang. Bila dia usaha, dia azam dah nak bertaubat, dia pergi cari Tok Guru. Nah, Tok Guru katanya, siapa lagi nak apa mu dah bunuh orang banyak dah. Dia bunuh selagi jadi 100. Nah, lepas tu dia azam sungguh dia. Pergi cari rumah-rumah orang Tok Guru lagu mana nak cara-cara nak bertaubat. Tiba-tiba dia mati tengah jalan. Maka Allah beri kepada dia tu ampun. Nah, kalau kita baca dalam hadis tu, Allah ampun dia, Allah masuk dia dalam syurga sebab dia niat dah. Nah, oleh itu pentingnya kita niat. Nah, takut siapa nak tahu. Nah, saya ke demo ke bonkan sampai Ramadan, Allah ambil pergi. Sebab kita ni Allah buat camkat dah umur kita. Nah, tapi kita doakan Allahumma balighna Ramadan, ya Allah, jumpakanlah kami dengan bulan Ramadan. Nah, kita doakan semoga Allah beri peluang kepada kita untuk jumpa dengan Ramadan. Dan yang satu laginya, pada bulan Ramadan ni kita kena buat program. Nah, yang terutama sekali ni amal-amal ibadat ni kena banyak. Nah, maknanya kena semaya, sebab amal dalam puasa ni ganda pahala dia. Nah, ganda. Semaya Jumaat tu jangan miss, jangan tinggal langsung. Nah, semaya Jumaat ni boleh kena wida takbiratul ihram yang pertama sekali dengan takbir. Nah, sebab siapa-siapa yang semaya kerana Allah 40 hari, nah, dan dia dapat berjumpa, dapat takbiratul ihram sama dengan takbir, Rasulullah katanya kutibat lahu bara'atan, ditulis bagi orang itu 2 kelepasan. Nah, satu kelepasan daripada neraka dan yang kedua kelepasan daripada nifak. Nah, munafik ni takut. Nah, orang pura-pura Islam tapi dalam hati dia nifak. Nah, jadi kalau kita boleh buat tu, nah, insya-Allah kita selamat daripada dua ni. Maka oleh itu, nah, dan semaya-semaya rawatib ni kita jangan tinggal. Baca Quran banyak-banyak sebab Quran ni ia boleh dua pada kita. Satu, Quran ia boleh memasukkan kepada kita ke dalam syurga. Yang satu lagi, Quran ni boleh halau keluar kita masuk ke dalam neraka. Nah, tapi kalau kita belakang Quran ni akan lepas kita masuk dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita kena dekat dengan Al-Quran. Nah, baca Quran, belajar Quran, dengar orang mengajar tafsir Quran. Sebab Al-Quran kitabun hidayah. Quran ni kitab yang memberi hidayah kepada kita, tunjuk jalan kepada kita. Quran ni jadi ubat, Quran jadi penawar kepada kita. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Aku turun Quran ni tidak ada lain melainkan ubat penawar yang boleh menyembuhkan hati-hati orang mukmin. Nah, dalam hati kita penuh dengan penyakit. Nah, boleh itu dekat dengan Quran. Nah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.